Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min karamika 'ilman ya 'alim. Sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, insya-Allah kita meneruskan pembacaan hadis-hadis daripada kitab Umdatul Ahkam himpunan Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, yang menghimpunkan sebahagian daripada hadis-hadis hukum daripada kitab Sahih Bukhari dan Muslim rahimahumallahu ta'ala. Dan kita pada malam ini kita akan mulakan bicara kita dengan tajuk jual beli yang diharamkan. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil munabadzah wa hiya tarhu ar-rajuli thawbahu bil bay' ila ar-rajuli qabla an yuqallibah aw yanzura ilayhi wa naha 'anil mulamasati wal mulamasatu lamsu ath-thawbi wa la yunzaru ilayhi. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari munabadzah. Munabadzah adalah jika penjual telah melempar kainnya, perlu dibeli, iaitu pembeli tidak diberi kesempatan membelek-belek atau melihatnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari mulamasah, iaitu jika pembeli telah memegang kain, dia perlu membeli dan tidak diberi kesempatan untuk mengamatinya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, asas kepada jual beli, Allah Ta'ala menyebut di dalam Al-Quran tijaratan antarab, perniagaan yang berasaskan kepada persetujuan. Pembeli bersetuju untuk membeli dan peniaga bersetuju untuk menjual. Itu asas dia. Dan asas dia, oleh kerana asas antarat persetujuan, sudah pastilah kedua-dua pihak perlu mengetahui secara tepat barang yang dia nak jual, barang yang dia nak beli. Kalau dalam sebuah kedai kain sebagai contohnya, adalah suatu yang tak menasabah. Tukang kedai dia jual kain dia tanpa membenarkan pembeli memilih terlebih dahulu. Sebab itulah dalam hadis ni Nabi larang dua jenis jual beli, munabadzah, mulamasah. Munabadzah ni satu teknik yang digunakan oleh Arab dulu. Di antaranya dia ambil anak batu, pakai lempar anak batu. Di mana jatuh tempat anak batu tu kena, maka barang tersebut wajib membeli. Tak boleh nak pilih dah. Tak boleh nak belek dah. Mula masah, pejam mata, sentuh satu. Tak tengok, pakai sentuh gitu je. Akhirnya sentuh, wajib beli. Tak tengok saiz berapa, kain jenis macam mana. Nabi melarang kerana apa? Kerana jual beli yang macam ni ada unsur paksaan. Memaksa pembeli membeli barang yang dia tak pasti sesuai ataupun tidak dengan dia. Barang yang tak pasti dia suka ataupun tidak. Sudah pasti dengan cara begini dia menzalimi
pembeli. Menzalimi pembeli. Masuk kedai, jangan sentuh. Sentuh mana-mana baju, sentuh wajib beli. Nyayalah gitu. Tak ada orang nak masuk kedai gitu. Tapi Islam melarang. Islam melarang. Kerana apa? Kerana menindas pembeli. Sehingga pembeli terpaksa membeli barang yang dia tak semak, tak cek dulu. Barang yang dia tak cek dulu belum tentu dia berkenan, belum tentu sesuai dengan dia. Sebab itulah Islam membuka peluang untuk kedua-dua pihak untuk berbincang, tengok dulu. Nak beli sesuatu mestilah barang tersebut telah dipersetujui bersama. Dan dia ada unsur perjudian. Bayar sekian, lempar barang, lempar dadu, lempar batu, hak mana kena, hak tu lah mu ambil. Tapi tuan-tuan sekarang ni munabazah ni macam dah timbul balik dah sekarang. Unsur judi macam ni dah timbul balik. Isi duit RM5, okey. Tekan button, dapat bear yang tertentu. Nasiblah dapat orang kecil, dapat orang besar. Ini suatu benda yang memang dilarang. Tapi orang kita mainan je. Dia masalah halal haram ni bukan kira mainan. Bukan kira kecil, bukan kira besar. Haram tetap haram. Setengah orang dia anggap besar tu baru kira haram. Sebab tu ada satu cerita. Seorang hamba Allah ni dia main golf. Main golf. Kawan seorang ni dia baru berjinak-jinak dengan golf. Berjinak-jinak dengan golf. Dia ni kaki masjid, tak apalah. Kawan-kawan ajak main golf, mainlah juga. Bila main golf, mula-mula main biasa. Kemudian kawan dia kata, marilah kita bertaruh lah. Kita bertaruh. Dia kata tak boleh, judi haram. Akhirnya kawan dia kata apa? Tak payah banyak, RM2 sudah. Kita bertaruh RM2. Apa maknanya? Maknanya seolah-olah orang yang biasa, yang tarik judi tu, dia anggap judi RM2 halal. Judi 200 baru haram. Perkara yang haram tetap haram. Dosa besar. Judi merupakan dosa besar. Walaupun RM2. Tapi jenis tarik judi, rasa kalau tak berjudi, tak sedap. Walaupun RM2, nak juga berjudi. Nak juga buat benda yang haram. Itu jenis orang yang tidak ada ketakwaan di dalam jiwa mereka. Dan begitulah jual beli. Walaupun sikit, walaupun sedikit, kalau haram, dia tetap haram. Dan Islam merupakan agama yang mengatur kehidupan kita agar tidak timbul masalah kemudian. Tak timbul isu tak puas hati kemudian. Mu nak beli, semak dulu, tengok dulu. Tengok dulu. Barulah kita boleh beli dan barulah puas hati si pembeli. Dan penjual pun puas hati barang dia begitu. Dia tidak ada unsur-unsur penipuan. Tengok di atas molek, mungkin dalam koyak. Sebab tu perlu dibenarkan orang yang membeli untuk membelik dan melihat barang yang dia nak beli tersebut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la talaqaw rukban wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd wa la tanajasu wa la bai'i wa la yabi' hadirun libad wa la tusarru al-ghanam wa man ibta'aha fa huwa bi khairin nadharain ba'da an yahlubaha wa in radiyaha amsakaha wa in sakhitaha raddaha wa sa'an min tamrin. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kamu mencegah kafilah dagang
Maknanya jangan satu rombongan daripada kampung nak berniaga di bandar, tengah jalan kamu sekat dia, beli dulu barang dia. Dalam keadaan orang kampung tu tak tahu harga pasaran berapa. Kerana sudah pasti dia menganiaya orang kampung yang nak bawa barang. Itu dinamakan talaqi ar-rukban. Jangan merampas sebuah transaksi yang masih dalam proses. Jangan melakukan helah terlarang untuk meninggikan harga dagangan. Jangan orang kota menjual kepada orang desa. Jangan mengikat puting susu kambing agar kelihatan besar. Sesiapa menjual kambing dengan puting susunya yang diikat, maka diberi dua pilihan setelah memerahnya. Jika pembeli rela, maka pembeli tetap memilikinya. Dan jika tidak puas hati, maka pembeli boleh mengembalikannya kepada penjual dan memberi hadiah satu sa', satu gantang kurma. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, dalam hadis ini ada beberapa teknik yang dilarang, teknik jualan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dinamakan talaqi rukban. Zaman dulu tidak ada alat perhubungan macam zaman kita. Zaman kita ni bukan setakat dalam negeri, luar negara pun kita tahu harga. Kita boleh semak harga. Tetapi dulu tidak ada alat perhubungan secanggih kita ni. Mereka orang-orang kampung bawa barang-barang untuk dipasarkan di bandar. Jauh dengan bandar. Berpuluh kilometer sudah pastilah perjalanan dengan tidak ada kereta, tidak ada kenderaan macam kita ni, menggunakan unta dan kuda. Menggunakan unta terutamanya, dia makan tempoh. Dan dia tak tahu hari ni barang ni harga berapa. Jadi, kebiasaannya mereka masuk ke pasar, dia tengok barang berapa harga di pasar. Harga barang yang dibawa dijual mengikut harga pasaran. Tetapi ada setengah-setengah pihak digipotong tengah jalan. Perjalanan 20 km, 5 km sebelum sampai ke bandar, dia kata tak apa, barang ni biar aku beli belaka. Dia beli dengan harga yang orang ni dia tahu harga pasaran berapa, dia beli dengan harga yang sangat rendah. Sudah pastilah tindakan tersebut menganiayai orang kampung yang pengusaha tanaman tadi, pengusaha buah-buahan tadi, pengusaha kebun tadi, teraniaya kerana hanya mendapat harga yang rendah. Mereka tak tahu harga pasaran. Sebab itulah Nabi larang, jangan sekat sebelum sampai ke pasar. Biar orang kampung sampai ke pasar dulu, dia tahu harga berapa, dia boleh bincang berapa yang harga yang disepakati. Kalau tengah jalan dia tak tahu, harga RM20 pasaran, rupa-rupanya orang pergi potong tengah jalan, tipu, kata harga RM10. Harga RM10 pasaran, minta tawar lagi, dapat RM8. Nanya semua. Islam tak benarkan tindakan seumpama itu. Kerana apa? Kerana ada unsur penganiayaan kepada pengusaha, orang kampung yang mengusahakan tanaman dan orang kampung yang ingin berniaga barang, menghantar barang dia ke bandar. Yang kedua, Nabi larang kita beli barang yang masih dalam perbincangan, tawar-menawar di antara penjual dengan pembeli. Dalam tempoh tawaran tersebut, tawar-menawar tersebut, Islam melarang orang lain campur tangan. Melainkan orang pembeli yang pertama tadi, dia dah meninggalkan majlis, barulah orang lain boleh masuk campur. Tengok orang ni tawar harga kereta, bagi kakulah 15,000. Orang
tuan kereta kata, up sikit, bagi 17, 15, 17, 15, 17. Datang orang yang kedua, tengah bincang lagi ni. 16.5, 17. Oh ni 15.5, tengah bincang lagi. Datang orang kedua, orang yang lain, dia datang, dia kata, tak apa. Mu nak 17, aku bayar 17. Hukumnya haram. Kenapa? Kerana perbincangan yang pertama tadi tak selesai lagi. Orang yang pertama yang nak membeli tadi, dia tidak mengatakan penolakan terhadap harga yang ditawarkan oleh penjual. Cuma dia cuba nak dapatkan dengan harga yang rendah. Peniaga cuba 17,000. Dia usaha nak dapatkan 15,000. Tapi mungkin dalam hati dia, kalaulah tak dapat tawar sekalipun, 17,000 tetap dia beli. Tapi bila datang seorang kacau daun, kata 17,000, biar aku beli 17,000. Cuba bayangkan perasaan orang tu. Dalam keadaan dia memerlukan kereta dan dia memang dah bersetuju, memang dalam hati dia 17,000 pun dia nak beli, cuma dia usaha nak mendapatkan harga yang lebih murah. Ada kawan potong lain gitu, sudah pastilah menimbulkan perasaan yang tidak baik sesama pembeli tadi. Oh, dia ni kacau aku. Aku tak ada habis bincang lagi, dia dah masuk lain dah. Dia berbeza dengan satu perniagaan yang dinamakan bai'ul muzayadah. Jual beli dalam keadaan tuan barang, dia bagi offer siapa yang nak sanggup beli dengan harga yang tertinggi. Tu lain. Daripada awal lagi, okey, saya nak jual barang. Musim apa, dekat dengan Raya Haji ni ada orang buat jual parang. Dia elan parang. Berapa parang dia, berapa inci, guna besi jenis macam mana, ulu macam mana, apa tu, okey. Dia buat lelong. Siapa sanggup menawarkan harga yang paling tinggi, dia akan jual kepada orang tu. Itu dinamakan bai'ul muzayadah. Yang tu tak apa. Bersaing. Orang ni kata RM50, 60. Orang ni kata 70, 80. Boleh. Kerana apa? Kerana daripada awal lagi si peniaga, dia menawarkan, dia membuat tawaran dalam bentuk muzayadah. Maknanya barang dia ni, dia nak jual kepada siapa yang berani tawar harga yang paling tinggi. Tak jadi masalah. Tapi tadi beza. Tokek kedai jual barang di kedai, ataupun seorang yang nak jual barang dia, nak tolak kereta dia, keluar iklan. Siapa yang berminat kereta sekian, harga sekian, boleh jumpa saya. Datang orang yang pertama, tengah bincang. Orang yang kedua, potong lain. Tunggulah selesai orang pertama bincang dulu. Orang yang pertama tak setuju, barulah orang yang kedua boleh berbincang. Ini kaedah dia supaya tidak berlakunya al-adawata wal baghdha, permusuhan. Islam jaga dalam bab jual beli ni, kerana jual beli antara punca berlakunya permusuhan. Yang ketiga dalam hadis ni, melarang tanajasyu. Jual beli dalam bentuk najas, meninggikan harga barang dengan nak menyekat orang lain beli. Dia bukan nak beli. Dia tawarkan dengan harga yang tinggi untuk beli barang tu, supaya hamba Allah yang lain yang nak beli, harga barang ni tak jadi beli sebab mahal. Sebab mahal, ada orang yang nak beli lebih mahal daripada dia. Tiba-tiba hak yang menawarkan harga tu pun dia tak nak beli. Dia nak menyekat orang saja daripada beli. Contoh macam baik muzayadah tadi, jual beli dalam bentuk tawaran harga yang paling mahal. Dia bid harga. Orang ni RM50, dia 60. Niat dia bukan nak beli. Niat dia saja je nak berlawan.
Kemudian dah sampai harga yang tu dah, orang lain 200, dia 250. Jadi penjual pun kata, okey, sekarang ni 250, tidak ada dah orang yang berani meletakkan harga lebih tinggi daripada 250. Jadi orang yang meletakkan harga 250, sila bank in duit untuk saya postkan barang tersebut. Dia senyap je, tak bank in duit. Rupanya dia saja nak khianat. Dia menawarkan harga tu bukan kerana dia berminat dengan barang, tetapi dia nak khianat ke orang supaya orang lain tak beli. Dia nak beli, tak ada duit, tapi saja je. Ini di antara jual beli yang dinamakan najas, yang dilarang oleh Nabi SAW. Kenapa dilarang? Kerana orang lain berminat sehingga tak jadi nak beli kerana dia. Dan tuan punya barang mengharapkan dia beli, akhirnya dia tak beli. Jadi kecewa tuan punya barang. Dua pihak kecewa. Ini juga dilarang di dalam Islam. Kemudian yang disebut oleh Nabi lagi, bab tasriyah. Jual beli dalam bentuk tasriyah. Tasriyah ni menipu susu yang ada di kantung binatang. Orang dulu dia beli binatang dengan pelbagai tujuan. Antara tujuan mereka beli binatang adalah untuk ambil manfaat daripada susu yang ada pada binatang tersebut. Beli kambing. Beli kambing tengok, oi, kambing ni okey, nampak kantung dia. Mungkin dah dapat sekian banyak, dapat satu gelas sehari okey dah ni. Jadi dia pun beli kambing kerana nakkan susu. Itu di antara tujuan orang beli binatang dulu, kerana nak dapatkan susu. Ada sejenis penipuan zaman dulu, bila orang nak tengok kambing dia, diikat dulu. Sepatutnya binatang yang ada susu ni dia kena perah setiap hari. Dia perah setiap hari. Bila perah setiap hari, orang nak beli dia tengok macam mana, setiap hari ada susu ataupun tidak. Tapi teknik menipu ni macam-macam. 2-3 hari dia ikat dulu. Dia ikat kantung susu binatang tu. Kalau tak ikat, dia akan keluar juga, walaupun tak perah, tapi dia ikat. Dia ikat bagi nampak besar kantung tersebut. Lepas pada 2 hari, mari tengok. Tengok kantung besar. Jadi tanggapan pembeli bahawa binatang ini mempunyai banyak susu. Tengok kantung ni mungkin 1/2 kilo sehari ni sekali perah. Tanggapan tersebut menyebabkan mungkin menaikkan lagi semangat dia nak beli. Daripada banyak-banyak kambing orang lain gini, kambing dia ni lagi besar kantung. Yang tu jadi pilihan. Rupa-rupanya 3 hari dia ikat, nak bagi nampak kantung tu besar. Ini dinamakan tasriyah, juga haram. Dan tasriyah ini juga dilarang kerana apa? Kerana ada unsur penipuan. Nak jual kambing kerana si pembeli nak ambil manfaat daripada susu. Cakaplah terang, kambing ni kurang sikit susu dia. Mungkin 2 hari boleh perah sekali, 3 hari boleh perah sekali. Hak yang ni pula, banyak susu, 2 kali sehari boleh perah. Terang gitu, tak apa. Kerana dengan banyak ataupun sikitnya susu tersebut, nilai kambing itu berbeza. Nilai kambing berbeza berdasarkan susu banyak ataupun sikit. Kerana orang beli kerana nakkan susu. Tapi berlaku penipuan yang begitu. Zaman sekarang ni macam-macam jenis penipuan lah tuan-tuan. Maksud je Nabi larang apa jenis bentuk penipuan yang cuba dilakukan oleh peniaga untuk menipu si pembeli. Kalau berlaku juga jual beli kambing yang ditipu tadi, si pembeli berhak diberi
diberi dua pilihan. Sama ada, tak apalah, nak buat mana, aku dah kena tipu. Redha je lah. Adalah juga susu sikit-sikit. Nak redha tak apa. Dia tak puas hati, aku kena tipu, aku nak pulang balik, nak ambil duit. Boleh? Mau tipu aku, kata kambing banyak susu. Rupanya 2 hari sekali baru dapat susu. Jadi, boleh pulang balik. Dengan dia pulang, dengan dia bayar, apa? Si penjual kena bayar balik harga kambing tersebut. Tetapi si pembeli dia kena pulang segantang kurma. Sebagai bayaran kepada susu yang dia dah ambil. Dia beli tengok kantung besar, dia perah dulu susu di rumah. Dah susu tu saja ke? Tak, ada nilai juga. Walaupun dia kena tipu. Susu yang dia dapat manfaat mungkin 2 hari, 3 hari, susu tersebut dia kena bayar ganti kepada susu tersebut dengan sekadar 1 gantang daripada kurma. Ambil kurma segantang, ni. Ni ganti pada susu yang aku dah perah, aku dah minum. Kambing ni mau tipu aku nak bayar perhabis harga kambing sebagaimana aku bayar kamu. Wajib si penjual memulangkan semula. Ini kaedah yang diajar oleh junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tutalaqqal ar-rukban wa an yabi'a hadirul libadin. Qala faqultu li Ibn Abbas ma qawlu hadirul libadin? Qala la yakunu lahu simsaran. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mencegah kafilah dagang serta orang kota menjual barang orang desa. Dia ada tinggal ni. Melarang daripada tutalaqqar rukban, daripada mencegah kafilah dagang. Serta larang orang kota menjual barang orang desa. Saya bertanya pada Ibn Abbas, apa maksud orang kota menjual barang orang desa? Dia menjawab, jangan menjadi broker. Tuan-tuan, hadis yang seumpama ini, Nabi melarang sebarang perniagaan yang ada unsur penganiayaan kepada si penjual. Macam isu yang pertama tadi, talaqi rukban, kita dah syarah. Tuan punya barang dia tak tahu harga pasaran, jadi orang tengah ambil tengah jalan, sehingga dia menjual barang dia dengan harga yang rendah, maknanya dia tidak mendapat keuntungan yang sepatutnya. Islam larang begitu. Orang tengah yang ambil kesempatan yang banyak. Begitulah juga hadis yang kita baca tadi. Orang bandar tak boleh jual harga barang kan, tak boleh jual barang orang kampung. Kerana orang bandar ni kadang-kadang dia ambil kesempatan, orang kampung tak tahu harga, dia ambil dulu barang, dia jual harga mahal, dia bagi ke tuan asal harga murah. Dia ambil untung berganda-ganda, tuan punya barang dapat ala kadar. Ini suatu yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana berat, kerana unsur penganiayaan kepada tuan punya barang. Tetapi hukum broker secara umum kita kena lihat pula dari sudut illah dia. Kalaulah ada unsur penganiayaan kepada mana-mana pihak, unsur penipuan, maka ketika itu dilarang dalam agama. Tetapi zaman kita sekarang ni, broker kadang-kadang dia jadi orang tengah untuk memudahkan urusan. Kalau sekadar jadi orang tengah untuk memudahkan urusan, walaupun dia mendapat keuntungan, itu tidak ada salahnya. Orang yang ada barang, bila ada broker ni, barang dia mudah laku. Kerana broker ni tolong kempen.
Memanglah ada dapat juga broker. Begitulah juga orang yang beli melalui broker ni, dia bila jumpa dengan broker tahu barang ni mau dapat sini, barang ni mau dapat sini, barang ni mau dapat sini. Saling bantu membantu, itu tidak ada suatu kesalahan. Tetapi yang dikira salah tadi broker yang menindas. Dia ambil barang orang kampung, kaut dia belaka, akhirnya dia jual dengan harga yang mahal dengan menindas pembeli, dan juga dia membayar kepada tuan punya barang. Dia beli daripada tuan punya barang asal dengan harga yang rendah. Jadi tindakan-tindakan yang seumpama ni juga dilarang di dalam agama. Termasuk dia isu ni antaranya dia kadang-kadang dia ada unsur monopoli. Ambil barang dia jual dengan harga mahal, dia beli dengan harga murah. Ni monopoli, satu benda yang tidak baik untuk masyarakat dan menindas masyarakat secara umumnya. Tuan-tuan, isu-isu berkaitan dengan ekonomi ni kalau kita ikut garis panduan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah pasti kita meletakkan asas ta'awun yang paling utama. Tolong-menolong di antara satu sama lain. Tetapi nak buat macam mana? Dunia mengamalkan, termasuk kita mengamalkan ekonomi kapitalis. Kapitalis ni menindas orang bawah, orang-orang besar, peniaga-peniaga besar jadi semakin kaya. Kerajaan pun melayan peniaga besar lebih daripada nak jaga rakyat. Ini yang berlaku dalam sistem kapitalis. Tapi sistem Islam meraih belaka. Awak peniaga besar ke, peniaga kecil ke, pengusaha ke, ada keadilan yang akan dinikmati oleh semua pihak. Itu yang ada di dalam sistem ekonomi Islam. An Abdullah bin Umar. Hadis yang seterusnya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i habalil habalah. Wa kana bai'an yatabaya'uhu ahlul jahiliyah. Wa kana ar-rajulu yabta'u al-jazura ila an tuntaja an-naqah. Thumma tuntaja allati fi batniha. Qila innahu kana yabi'u asy-syarif wa hiya al-kabiratul musinnah binitajil janin alladhi fi batni naqatihi. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli janin yang masih dalam tubuh induk, iaitu tubuh ibu dia lagi. Jual beli ini merupakan tradisi yang turun-temurun oleh masyarakat jahiliyah. Adat tersebut adalah seorang menjual atau membeli unta dengan syarat hingga induk unta itu melahirkan janinnya dan anak yang dilahirkan boleh melahirkan lagi. Penjelasan lain menyebutkan bahawa yang dimaksudkan adalah unta yang sudah tua termasuk janin di dalam perut. Di antara asas jual beli dalam Islam, la tabi' ma laisa indak. Jangan jual apa yang tidak ada lagi. Binatang yang bunting, kita boleh jual binatang tersebut atas sifat dia bunting. Tetapi kita tak boleh jual kandungan dia melainkan setelah dia melahirkan kandungan. Setelah lahir anak dia baru kita boleh jual anak. Tapi selagi tak lahir anak dia, kita tak boleh jual. Tengah bunting, bayar dah. Ni anak lembu ni, anak ni aku nak beli dengan kamu. Bagi RM200 harga anak lembu. Tapi anak lembu tu masih dalam kandungan. Ini dilarang. Kerana apa? Kerana bila dalam janin, kemungkinan lahir dalam keadaan sihat ataupun kemungkinan mati dalam perut tu 50-50. Jadi Islam melarang la tabi' ma laisa indak. Benda yang tidak ada, jangan kamu jual. Begitulah juga dalam isu ni, isu yang seumpama dengan ini, para fuqaha melarang kita jual hamba yang hilang.
Hamba yang lari daripada rumah, oh hamba tu aku jual kamu. Ataupun barang yang hilang, yang kita tak tahu jumpa ke tak. Kereta hilang, tiba-tiba dia iklan jual. Siapa nak beli kereta ni, harga pasaran dia 60,000, tapi aku nak jual 5,000 sudah. Mana kereta? Kereta tu hilang. Mu bayar ke aku, mu carilah sampai jumpa. Aku bagi geran, kita buat tukar nama apa semua sekali, tapi mu carilah sampai jumpa. Kalau jumpa rezeki mu, tak jumpa rezeki aku. Tak boleh. Barang yang tak tahu, barang yang hilang, barang yang tidak ada lagi, tak boleh kita jual. Yang Nabi sebut dalam hadis ni, binatang yang ada dalam kandungan. Orang jahiliah dulu bukan binatang yang ada dalam kandungan saja, tetapi 3 lapis. Jadi aku beli binatang ni, kandungan yang ada pada dia, dan anak pada kandungan ni esok pun aku nak beli. Aku beli dah, bayar dah. Mengarut tak mengarut sistem jahiliah dulu. Tetapi Islam, dia tidak membenarkan kita jual beli benda yang tidak ada. Mestilah nak jual, nak beli barang yang ada. Ini suatu asas yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya berdasarkan hadis yang lain, la tabi' ma laisa indak. Jangan kamu jual apa yang tidak ada. Baru janin, baru bunting, kamu dah beli dah anak dia. Nak beli anak, janjilah dulu. Anak dia ni aku esok jangan jual ke orang lain, jual ke aku. Tak apa. Janji sebelum dia beranak. Itu bukan jual beli lagi. Janji tak apa. Siap bayar dah. Itu tak boleh. An Abdullah bin Umar. Banyak hadis-hadis ini daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i ats-tsamarati hatta yabdu salahuha, nahal bai'a wal mustari. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli buah-buahan, iaitu buah-buahan yang ada di atas pokok, hingga jelas kematangannya. Baginda melarang jual maupun beli. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i thimari hatta tuzhiya. Qila wa ma tuzhi? Qala hatta tahmarra. Qala ara'aita in mana Allahu thamarata bima yastahillu ahadukum mala akhi. Daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli buah-buahan, iaitu atas pokok, kecuali sudah hampir masak. Dia terima sudah masak tu tak tepat tu, sudah hampir masak. Ditanyakan kepada baginda apa maksud matang. Apa maksud tadi dia terjemah sudah masak. Tak tepat sudah hampir masak, ataupun sepatutnya sudah matang. Bawah ni terjemah betul pula. Apa maksud matang? Apa maksud hampir masak? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab sampai warnanya merah. Nabi sallallahu alaihi wasallam meneruskan, apakah pendapatmu jika Allah menghalang buah itu daripada masak? Bagaimana kamu menghalalkan harta saudaramu? Jadi tuan-tuan, ada isu, hadis ni menceritakan tentang isu beli buah-buahan yang masih ada atas pokok. Kalau yang dah gugur, tu isu lain. Tapi buah atas pokok, bayar dah. Apa hukumnya? Hukumnya dibolehkan kalau buah tu dah hampir masak. Hampir masak dengan erti kata kemungkinan dia rosak tu adalah tak banyak. Kemungkinan dia masak elok besar, peratus dia. Tapi kalau buah tu masih kecil, dia dah bayar dah. Maka Islam tidak membenarkan. Kurma masih putih lagi, kecil sangat lagi, hijau lagi. Waktu tu dah bayar dah. Oh, kurma ni
Satu musim ni untuk 1 ekar ni aku bayar. Tak boleh. Tak sah jual beli tersebut. Dah macam mana? Tunggu dia dekat-dekat nak masak. Bila dekat-dekat nak masak, barulah dia dibenarkan kita beli. Tuan tanah pun boleh, tuan ladang pun boleh menganggarkan nilai harga. Oh, ni dah dekat nak masak ni, seminggu lagi boleh petik. Barulah dia boleh bincang harga. Kerana risiko kerosakan adalah rendah dah. Kalau waktu petik tu risiko nak rosak terlalu tinggi lagi. Macam kitalah buah durian. Buah durian beli, pokok ni kira dah ada 200. Jadi aku nak beli satu pokok ni, purata dia RM2 satu biji. Buah baru besar ibu jari. Baru besar ibu jari, peratus nak lekat, risiko sangat tinggi. Silat-silat sebiji pun tak lekat. Apakah yang dikatakan hatta yabdu salahuha bagi durian? Bagi durian bila dah tengok, besar dah buah. Ni mungkin 2 minggu lagi akan gugur ni. Bila buah dah besar, kita boleh kira dah. Ni ada 50 biji, ni ada 80 biji, ni ada 100 biji. Kalau 100 biji, kemungkinan 80% insya-Allah sempat masak. Tak rosak. Risiko untuk rosak tu tak banyak. Ketika tu barulah boleh kita jual. Tapi kalau buah durian baru besar penumbuk, baru besar tangan kita ni, baru besar genggaman tangan kita ni, hari-hari tengah gugur lagi besar tu. Jadi risiko tersebut masih tinggi. Ketika tu tidak boleh berlakunya jual beli lagi. Untuk kita tempah satu pokok masih tidak dibenarkan lagi. Ini dikira bab budurus salah. Dan tuan-tuan, hadis ini kita dah banyak dah baca hadis. Cuma hari ini kita tidak perkenalkan tokoh-tokoh sahabat yang meriwayatkan hadis. Kita ambillah satu, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dia merupakan anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar, dan dia terkenal di antara salah seorang 4 Abdullah. 4 Abdullah bila sebut di kalangan sahabat, 4 Abdullah ni iaitu 4 Abdullah merupakan generasi kedua sahabat yang terkenal. Kerana ada sahabat yang nama Abdullah, dia terkenal tetapi dia bukan generasi kedua. Macam Abdullah bin Mas'ud, dia tak termasuk daripada 4 sahabat yang terkenal yang bernama Abdullah. Kerana apa? Kerana dia generasi sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi 4 Abdullah ni generasi kedua sahabat. Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar, ayah dia sahabat, dia pun generasi kedua. Sahabat juga. Abdullah bin Abbas, ayah dia Al-Abbas, sahabat, dia anak kepada sahabat. Abdullah bin Az-Zubair, ayah dia Zubair bin Al-Awwam. Abdullah bin Amr, ayah dia Amru bin Al-As. Jadi 4 orang sahabat yang terkenal di kalangan generasi kedua yang bernama Abdullah digelar dengan Al-Abadilatul Arba'ah, 4 Abdullah. 4 Abdullah ni antara Abdullah yang popular, yang menjadi generasi kedua sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi Abdullah bin Umar ni di antara kelebihan dia, orang yang dididik oleh ayah dia semangat jihad sejak daripada kecil. Inilah didikan yang diajar oleh generasi sahabat dulu. Sehingga dia pada usia 14 tahun minta nak pergi perang dengan Rasulullah. Minta dengan Rasulullah nak pergi perang, umur 14 tahun. Maknanya bagaimana didikan ayah. Seorang ayah nak didik anak dalam bab perjuangan. Kita tuan-tuan, minta maaf cakap, kita didik anak bab pendidikan, bab cari makan. Bab belajar pula untuk cari makan. Belajar ni mudah dapat kerja. Kita fikir kerja cari makan je.
Kita tak fikir isu-isu berkaitan dengan dakwah dan perjuangan. Kalau libatkan sikit dengan dakwah dan perjuangan, dia kecil lagi. Masa sekolah menengah, kecil lagi. Masa universiti, biarlah habis universiti dulu. Habis universiti, biarlah dia kerja dulu. Bila dah kerja, dah kerja tak boleh nak cakap bab perjuangan. Habis pencet, dia dah tak larat dah. Gitulah sama pusingan kita sekarang ni, tuan-tuan. Kita kena ingat manusia, orang Islam bila meninggalkan jihad, meninggalkan perjuangan, meninggalkan perbincangan isu-isu berkaitan dengan perjuangan, Nabi sebut mereka akan ditimpa kehinaan. Musuh Islam semakin naik kepala bila kita tak bercakap bab berjuang, tak bercakap bab perjuangan, tak bercakap bab dakwah. Musuh Islam naik kepala. Ini suatu benda yang kita perlu muhasabah, tuan-tuan. Nak tak nak kena bercakap bab perjuangan, kena cerita perjuangan yang benar. Bagaimana nabi-nabi dulu, bagaimana sahabat-sahabat dulu mendidik anak mereka dengan perjuangan. Ini suatu yang kita kena kembali semula kalau kita nakkan kecemerlangan. Kalau tidak, semakin hari manusia, orang yang beriman semakin lemah dan semakin dihina oleh musuh Islam. Dan musuh Islam memang tak nak kita bercakap bab perjuangan. Kadang-kadang kita dalam grup pun, tak payahlah cakap bab perjuangan ni. Jadi, dalam grup WhatsApp apa tu, banyak cakap bab apa? Cakap bab makanan. Kerja terkedarah je kita ni. Bab makanan tak ada orang komplain. Walaupun dalam geruk tu, hak miskin ramai tak mampu nak beli makanan. Tapi tak marah pula cerita bab makanan. Cerita bab kereta. Cerita bab apa? Spoiler kereta. Macam-macam tuan-tuan. Hak tu tak ada orang marah. Tapi bila cerita bab perjuangan, ada selalu hak yang melenting. Sebenarnya kita kena perkenalkan perjuangan yang menepati apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi masa depan umat Islam itu sendiri. Jadi hadis yang seterusnya kita akan sambung pada kelas-kelas yang akan datang. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.